Isu KVDT2 terbukti Pakatan Harapan di pihak yang benar. Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong selaku Menteri Pengangkutan telah membatalkan projek naik taraf landasan berkembar elektrik Lembah Klang Fasa 2 KVDT2 yang dimulakan pada Disember 2017 bernilai 4.475 bilion ringgit melibatkan usaha sama kontraktor Daya Maju Sdn Bhd dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke mendakwa Ka Siong mengetepikan kepentingan LTAT sehingga membawa kepada tindakan saman oleh Daya Maju Sdn Bhd LTAT, DM LTAT. Mengikut fakta kes pada 27 Oktober 2020, Daya Maju LTAT memfailkan saman terhadap kerajaan, Wee Ka Siong, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dan Opus Consultants Malaysia Sdn Bhd berhubung penamatan kontrak KVDT2. Dalam penyataan samannya, DM LTAT antara lain menuntut ganti rugi dan memohon deklarasi bahawa keputusan menamatkan kontrak itu adalah tidak sah dan batal. Pertikaian tersebut timbul selepas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengeluarkan senarai 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit yang dianugerahkan menerusi rundingan terus yang dakwanya berlaku semasa pentadbiran Pakatan Harapan pada 26 Ogos 2020. Katanya ia turut membabitkan projek KVDT2 bernilai 4.475 bilion ringgit yang diberikan kepada Daya Maju LTAT. 2 hari kemudian, Ka Siong mengumumkan bahawa tender berhubung KVDT2 akan dibuka kerana kos projek tersebut menerusi rundingan terus terlalu tinggi. Ketika perbahasan di Parlimen pada November 2020, Ka Siong berkata, keputusan kementerian untuk menamatkan surat setuju terima SST projek kepada DM LTAT dibuat selepas pertimbangan Kabinet. Beliau berkata tidak wajar baginya untuk membincangkan perkara tersebut secara terperinci kerana ia telah dibawa ke mahkamah. Bagaimanapun, saya menjangkakan syarikat berkenaan akan menggunakan saluran berbeza, termasuk melalui ahli politik untuk dijadikan sebagai isu sensasi, katanya. Anthony Loke selaku bekas Menteri Pengangkutan Pentadbiran Pakatan Harapan menjelaskan mengapa tender tersebut diberi kepada DM LTAT secara rundingan terus. Katanya projek KVDT2 bernilai 5.265 bilion ringgit dimulakan pada Disember 2017 ketika bekas Presiden MCA Datuk Seri Liao Tiong Lai menjadi Menteri Pengangkutan. Kerajaan Pakatan Harapan telah menamatkan kontrak tersebut pada Oktober 2018. Bagaimanapun, rundingan semula dengan syarikat dijalankan setelah mengambil kira implikasi perundangan selain pelibatan LTAT. Pada bulan Julai 2019, Jemaah Menteri bersetuju supaya DM LTAT meneruskan projek berkenaan pada kos yang diturunkan 15% daripada 5.265 bilion ringgit kepada 4.475 bilion ringgit 2 tahun kemudian. Tunggu punya tunggu, tiada pun tender terbuka untuk projek KVDT2. Akhirnya pada 13 Jun 2022, Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa kerajaan memutuskan projek KVDT2 akan diteruskan oleh DM LTAT. Peguam Kanan Persekutuan Azliza Ali berkata perkara itu diputuskan semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 18 Mei lepas. Beliau yang mewakili kerajaan dan Ka Siong dalam kes saman DM LTAT memaklumkan demikian semasa pengurusan kes secara dalam talian di hadapan Hakim Datuk Lim Chong Fong. Projek KVDT2 diteruskan oleh Daya Maju LTAT dengan kos kontrak sebanyak 4.475 bilion ringgit dikekalkan dengan skop projek serta terma pelaksanaan dikekalkan sebagaimana yang dipersetujui dalam surat setuju terima pada 19 Ogos 2019. Katanya lapor bernama. Anthony Loke berkata jawapan bertulis Parlimen Menteri Pengangkutan 3 Ogos membuktikan keputusan pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ini mengenai projek landasan berkembar elektrik Lembah Klang Fasa 2 KVDT2 tidak salah. Ini susulan kenyataan Ka Siong yang mengesahkan kerajaan melantik kontraktor yang sama dengan harga yang sama bagi projek itu. Maknanya tuduhan Ka Siong dan Tengku Zafrul Abdul Aziz adalah tidak berasas. Eat back your own words, telan balik air liur, kata Anthony Loke. Mereka cakap terlalu besar, kononnya juara open tender, PH yang bagi rundingan terus, harga terlalu tinggi dan sebagainya, tegasnya. Hakikatnya Wee Ka Siong kalah kerana tiada bukti Pakatan Harapan mensensasi perkara tersebut. Walhasil balik asal, 2 tahun subkontraktor rugi, pembekal rugi,
Pekerja kena buang gara-gara menteri yang tidak cerdik hanya ingin menonjolkan kebejatan Pakatan Harapan. 2 tahun juga rakyat rugi akibat nikmat kemakmuran yang tertangguh kerana projek kemudahan awam tergantung. Semua gara-gara ingin menjustifikasi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 yang telah merencatkan banyak agenda reformasi yang ingin dilaksanakan oleh Pakatan Harapan. UMNO dengan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB dan kapal pesisir pantai LCS, MIC dengan Penjana Kerjaya dan MCA dengan KVDT2. Semua kebejatan berlaku kerana kebebalan dan kesombongan pemimpin Barisan Nasional dalam tadbir urus negara yang terungkai dengan sendirinya satu demi satu. Dan Allah pula membalas tipu daya mereka, dan ingatlah Allah sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Masuk surah Ali Imran ayat 54. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.